Apa kabar semua rekan-rekan? Hari ini, mari kita berbual tentang salah satu hidangan yang paling biasa di meja makan kita, sama ada semasa hari perayaan, atau untuk menambah nutrisi keluarga dalam kehidupan seharian, semangkuk sup ayam yang panas atau sepinggan ayam rebus yang harum, perasaannya sungguh nikmat. Daging ayam boleh dikatakan sebagai hidangan utama di meja makan kita, berkhasiat dan lazat. Tetapi rekan-rekan, semasa Anda menikmati hidangan lazat ini, pernahkah Anda terfikir, adakah setiap bahagian ayam ini selamat untuk kita makan? Janganlah Anda anggap saya cerewet. Pepatah lama mengatakan penyakit masuk melalui mulut, dan ini benar sekali. Kita telah makan ayam seumur hidup, tetapi mungkin tidak pernah terfikir bahwa pada seekor ayam yang nampak biasa ini, sebenarnya tersembunyi beberapa pembunuh kesehatan. Sesetengah bahagiannya ibarat gudang toksin yang mengumpul pelbagai logam berat, hormon, bakteria, dan kotoran lain yang tidak dapat kita lihat dari hari ke hari. Anda mungkin pikir saya sengaja menakut-nakutkan, tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda, ini bukan main-main. Jika dimakan dengan betul, ia dipanggil menambah nutrisi dan menguatkan badan. Tetapi jika dimakan dengan salah, ia mungkin seperti menanam bom jangka di dalam badan sendiri, membahayakan nyawa. Dalam video hari ini, saya akan membawa Anda semua untuk membedah ayam secara menyeluruh dan menerangkan dengan jelas tentang 7 bahagian ayam yang sangat disyorkan untuk tidak dimakan. Ini adalah senarai bahaya yang berkaitan dengan kesehatan Anda dan keluarga. Kita bukan sahaja perlu tahu 7 bahagian tersebut, tetapi juga perlu tahu mengapa ia tidak boleh dimakan dan bagaimana kita harus membersihkannya di rumah. Kandungan video kali ini penuh dengan maklumat penting, sila tonton dengan sabar sehingga habis. Percayalah, beberapa menit yang Anda luangkan ini akan memberikan keselamatan, pemakanan untuk Anda dan keluarga selama berpuluh-puluh tahun akan datang. Ia sangat berbaloi. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang langgan subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesehatan yang berguna pada masa akan datang. Di sini di Kesehatan Warga Emas, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang sekali diberitahu secara jujur oleh media arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsi, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, mari kita terus masuk ke topik hari ini. Bagaimana untuk makan ayam dengan betul dan selamat. 7 bahagian ayam yang tidak boleh dimakan. Bahagian pertama, kepala ayam. Kepala ayam 10 tahun lebih berbisa daripada arsenik. Jujur saya katakan, terutamanya semasa minum-minum, kepala ayam yang dimasak kicap dengan otak, daging, dan tulang sangat sedap untuk diratah. Tetapi rakan-rakan, saya perlu memberi amaran kepada mereka yang suka makan kepala ayam. Ada satu pepatah lama, mungkin Anda pernah dengar, kepala ayam 10 tahun lebih berbisa daripada arsenik. Walaupun kedengarannya agak keterlaluan, kita mesti faham sebab di sebaliknya. Kenapa begitu? Bayangkan, ayam ini sentiasa berjalan di atas tanah, mematuk sana-sini. Persekitaran sekarang tidak sebersih zaman kita muda dahulu. Tanah, air, dan bahkan sesetengah makanan ternakan mungkin mengandungi bahan pencemar logam berat yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar seperti plumbum dan merkuri. Apabila ayam memakan bahan-bahan ini, keupayaan metabolismenya adalah terhad. Banyak logam berat tidak dapat disingkirkan. Jadi apa yang berlaku? Toksin ini akan beredar ke seluruh badan ayam melalui darah. Dan tisu otak ayam, terutamanya saluran darahnya yang sangat kaya, menjadi stesen akhir yang sangat mudah untuk pengumpulan logam berat ini. Ini sama seperti pipe air di rumah kita, selepas digunakan lama akan terkumpul kerak. Semakin tua seekor ayam, semakin banyak logam berat yang terkumpul di kepalanya. Kandungan logam berat di kepala seekor ayam tua, berusia 3 hingga 5 tahun, mungkin benar-benar melebihi standar keselamatan yang ditetapkan oleh negara kita berkali-kali ganda. Jika kita makan sekali-sekala, mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi jika Anda mempunyai tabiat makan kepala ayam untuk jangka masa yang panjang, terutamanya kepala ayam tua, logam berat ini akan terkumpul perlahan-lahan di dalam badan kita sendiri. Lama-kelamaan, ia boleh merosakkan sistem saraf, hati, dan buah pinggang kita. Itu benar-benar tidak berbaloi. Mungkin ada yang bertanya,
Anda cakap begitu menakutkan. Bagaimana saya tahu ayam ini tua atau muda? Jangan risau, saya akan ajarkan beberapa cara mudah dan praktikal untuk membezakannya. Lihat balung ayam. Ini adalah petunjuk utama. Ayam betina muda mempunyai balung yang berwarna merah, terang, tegak, dan kelihatan sangat bertenaga. Manakala ayam tua, balungnya akan mengecut perlahan-lahan, warnanya menjadi merah gelap atau ungu, lembik, dan terkulai ke satu sisi. Lihat kaki ayam. Perhatikan dengan teliti kulit bersisik pada tapak kaki ayam. Sisik ayam betina muda sangat halus, licin apabila disentuh, dan warnanya lebih cerah, biasanya kuning muda. Manakala sisik ayam tua sangat berbeza, ia menjadi sangat kasar dan jelas. Warnanya lebih gelap, kekuningan atau keputihan, dan terasa keras apabila disentuh. Kukunya juga sangat tajam. Saya sangat mengesyorkan, terutamanya kepada rakan-rakan warga emas, untuk coba mengelak daripada makan kepala ayam. Terutamanya ayam kampung tua yang telah diternak selama beberapa tahun, ia setiap hari berkeliaran di sekitar rumah, kadang-kadang mengais sampah untuk mencari makanan. Sumber makanannya sangat tidak menentu, jadi risiko kandungan logam berat di kepalanya lebih tinggi. Kita juga perlu bersikap adil. Ayam pedaging yang dijual di pasar raya, seperti ayam tiga kuning, semuanya diternak secara seragam di ladang, makanannya tetap, dan kitaran tumbesarannya pendek, biasanya hanya beberapa puluh hari. Kandungan logam berat di kepala ayam jenis ini secara relatifnya jauh lebih rendah. Jika Anda terlalu teringin, makan 1 atau 2 sekali sekala untuk memuaskan keinginan tidak menjadi masalah besar. Tetapi ingat, ia mestilah sekali skala dan dalam kuantiti yang sederhana. Bahagian kedua, leher ayam kulit dan kelenjar limfa. Ramai juga yang suka makan leher ayam masak kicap, leher ayam panggang, semuanya hidangan sampingan yang sedap. Tetapi rakan-rakan, Anda boleh makan leher ayam, tetapi Anda mesti berhati-hati dengan kulit dan apa yang ada di bawah kulitnya. Leher ayam boleh dikatakan sebagai salah satu tempat di mana sistem limfa paling tertumpu pada badan ayam. Apabila Anda membersihkan leher ayam, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan dapati banyak ketulan daging kecil berbentuk bujur atau memanjang di bawah kulitnya. Ia licin apabila disentuh. Saiznya lebih kurang sama dengan kuku jari kelingking kita. Ini adalah nodus limfa ayam. Apakah fungsi sistem limfa? Secara ringkasnya, ia adalah barisan pertahanan imun dan sistem detoksifikasi dalam badan haiwan. Bakteria, virus, dan parasit yang ditemui oleh ayam dalam kehidupannya akan ditelan dan ditapis oleh sel-sel limfa. Selain itu, untuk mencegah penyakit, penternak ayam kadangkala akan menambah antibiotik atau hormon ke dalam makanan ternakan. Sisa bahan-bahan ini juga mungkin terkumpul di dalam nodus limfa. Oleh itu, nodus limfa ini ibarat stesen pemprosesan sampah kecil yang penuh dengan kotoran. Anda mungkin berkata, semasa saya membersihkannya di rumah, saya buang sahaja ketulan besar yang kelihatan bukan? Ia tidak semudah itu. Nodus limfa ini tidak terpensil. Ia bercampur dengan lemak dan fasia, tisu penghubung di leher ayam, menjadikannya sukar untuk dibezakan. Walaupun kita membuang yang besar di rumah, masih terdapat banyak zarah limfa kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tersembunyi di dalam minyak ayam dan tisu penghubung. Mustahil untuk Anda membersihkannya 100%. Jika termakan bahan-bahan ini dalam jangka pendek, ia mungkin hanya menyebabkan jirit-birit atau ketidakselesaan perut. Tetapi jika dimakan untuk jangka masa yang panjang, ia seperti sentiasa menghantar toksin-toksin kecil ini ke dalam badan kita yang akan membebankan fungsi detoksifikasi hati kita dan menyebabkan pengumpulan toksin kronik. Jadi, bolehkah leher ayam dimakan? Boleh, tetapi ia mesti diproses dengan teliti. Jika Anda benar-benar suka makan leher ayam, nasihat saya ialah buang kulit dan lemak. Langkah pertama dan paling penting adalah dengan menanggalkan keseluruhan kulit dan lapisan tebal minyak ayam di bawahnya. Kikis kelenjar limfa. Selepas membuang kulit, Anda akan melihat beberapa ketulan kecil berwarna kuning pucat atau kelabu keputihan yang bertaburan di atas otot leher ayam. Gunakan belakang pisau atau sudu untuk mengikisnya sehingga bersih. Tanggalkan selaput. Akhir sekali, terdapat lapisan selaput nipis di permukaan leher ayam, tanggalkannya juga. Selepas
3 langkah ini hanya tinggal daging dan tulang leher ayam yang bersih. Barulah ia boleh dikatakan agak selamat untuk dimakan. Jadi rekan-rekan, jangan lagi malas dan terus masak leher ayam yang baru dibeli. Kesehatan lebih penting daripada sedikit usaha itu. Bahagian ketiga, keempat, punggung ayam kelenjar minyak Bursa fabricius. Ramai orang suka makan punggung ayam, mengatakan ia berlemak, harum, dan mempunyai tekstur yang unik. Tetapi hari ini saya ingin memberitahu Anda dengan jelas, ada 2 benda di punggung ayam yang sama sekali tidak boleh dimakan. Ia adalah kelenjar minyak uropygial gland dan Bursa fabricius. Kelenjar minyak, uropygial gland, punca bau hanyir. Nama ini mungkin asing bagi Anda, tetapi ia sebenarnya terletak di dalam bonjolan kecil yang jelas di atas punggung ayam. Apakah fungsinya? Ia adalah kelenjar yang merembeskan sejenis minyak kalis air berwarna kuning seperti lilin. Anda pasti pernah melihat itik suka mematuk punggungnya dan kemudian menyapu paruhnya pada bulunya. Sebenarnya ia sedang menyapu minyak dari kelenjar ini ke seluruh bulunya untuk tujuan kalis air, menjaga bulu kering dan bersih. Ayam juga melakukan tindakan ini. Masalah pertama dengan kelenjar ini ialah baunya sangat hanyir. Di semua pusat penyembelihan yang sah, ini adalah bahagian yang wajib dibuang kerana ia akan menjejaskan kualiti dan rasa daging ayam dengan teruk. Tetapi jika Anda membeli ayam hidup di pasar tani, di mana ia disembelih di tempat, mereka selalunya tidak akan membantu Anda membuangnya. Malah, mereka sendiri mungkin tidak tahu apa itu. Masalah kedua ialah, ayam sering mematuk kawasan ini, yang boleh menyebabkan jangkitan bakteria dan menyebabkan kelenjar ini meradang atau berpenyakit. Oleh itu, kantung minyak yang berbau dan mungkin meradang ini, kita sama sekali tidak boleh makan. Bursa fabricius, pusat pengumpulan virus. Ia terletak di bahagian dalam punggung ayam di atas kloaka. Ia adalah organ berbentuk kantung dan lembut apabila disentuh. Bursa fabricius adalah organ imun pusat yang paling penting dalam badan ayam, setara dengan ibu pejabat tentara kita, yang khusus menghasilkan sel B limfosit imun. Justru kerana ia adalah organ imun. Apabila ayam sakit, contohnya dijangkiti virus selesema burung atau memakan sesuatu yang beracun, patogen, toksin, dan sisa metabolik badan akan terkumpul dalam jumlah yang besar di dalam sel-sel Bursa fabricius. Apabila tempat ini berpenyakit, ia mungkin membengkak, berdarah, atau bahkan bernanah secara langsung menjadi tempat pengumpulan toksin. Yang paling menakutkan ialah virus dan toksin yang tersembunyi di dalam sel-sel ini sukar untuk dimusnahkan sepenuhnya walaupun melalui kaedah memasak suhu tinggi harian kita seperti merebus sup atau memasak kicap. Risiko memakan bahan seperti ini boleh Anda bayangkan. Jadi rekan-rekan, apabila membersihkan ayam, saya cadangkan Anda terus memotong dan membuang seluruh bahagian punggung ayam. Jangan sayang daging yang sedikit itu. Ini adalah kaedah yang paling mudah dan paling selamat. Jika Anda masih mahu memakannya, Anda mesti membuang kelenjar minyak dan Bursa fabricius ini dengan teliti sehingga bersih. Bahagian kelima, kelenjar tiroid, pengganggu endokrin. Kelenjar tiroid terletak di kedua-dua belah leher ayam, berdekatan dengan trakea, berbentuk seperti 2 biji kacang kecil. Fungsinya adalah untuk merembeskan hormon tiroid, sejenis hormon yang sangat penting untuk mengawal metabolisme badan. Kita tidak boleh makan kelenjar tiroid ayam karena ia mengandungi sejumlah besar hormon tiroid. Jika badan manusia mengambilnya secara berlebihan, ia akan menyebabkan hipertiroidisme atau apa yang kita panggil hipertiroid. Apakah simptomnya? Debaran jantung, tangan menggeletar, berpeluh sejuk, badan menjadi kurus dan mudah marah. Walaupun hanya termakan sedikit sisa tisu tiroid, hormon di dalamnya mungkin akan mengganggu sistem endokrin normal badan kita. Bagi rakan-rakan warga emas dan kumpulan khas seperti wanita hamil, badan mereka secara semula jadi lebih sensitif, jadi risikonya lebih tinggi. Oleh itu, semasa membersihkan leher ayam, selain membuang kulit dan mengikis kelenjar limfa, ingat juga untuk membuang 2 kelenjar tiroid kecil ini sehingga bersih. Bahagian keenam, paru-paru ayam. Seperti namanya, paru-paru ayam adalah organ pernafasan ayam. Bayangkan persekitaran hidup ayam,
Ia setiap hari berada di atas tanah, udara yang disedutnya penuh dengan habuk, zarah, dan juga pelbagai kulat, spora, dan bakteria yang tidak dapat kita lihat, seperti salmonella yang terkenal. Semua kotoran ini akan disedut ke dalam paru-paru ayam. Struktur paru-paru ayam sangat kompleks, dengan banyak bronkiol dan alveolus kecil di dalamnya, seperti span. Banyak patogen dan bahan pencemar akan melekat pada dinding dalam alveolus atau tersembunyi di dalam lendir dan mustahil untuk dibersihkan dengan hanya mencucinya. Lama-kelamaan, ia bahkan boleh membentuk lesi radang atau tuberkulosis di dalam paru-paru. Oleh itu, boleh dibayangkan berapa banyak kotoran yang tersembunyi di dalam penapis udara ini. Semasa membersihkan ayam, paru-paru di dalam rongga dada bersama dengan saluran darah dan fasia mesti dibuang sepenuhnya dan tidak boleh digunakan. Kelenjar adrenal. Di manakah letaknya kelenjar ini? Ia berada di sebelah buah pinggang ayam, berdekatan dengan kedua-dua belah tulang belakang, berupa dua kelenjar panjang berwarna kuning. Apakah fungsinya? Ia merembeskan adrenalin, sejenis hormon kecemasan. Contohnya, apabila ayam terkejut atau menghadapi bahaya, ia akan merembeskan sejumlah besar adrenalin, menyebabkan degupan jantungnya menjadi lebih cepat dan tekanan darah meningkat, bersedia untuk bertarung atau melarikan diri. Jika kita termakan kelenjar adrenal ayam, ia sama seperti mengambil adrenalin luaran. Ini akan menyebabkan degupan jantung kita sendiri menjadi lebih cepat tanpa sebab, tekanan darah meningkat, dan saraf menjadi sangat teruja. Ini sangat berbahaya bagi pakcik dan makcik yang sudah mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit jantung dan boleh mencetuskan akibat yang serius. Kerana ia sangat lembut dan warnanya serupa dengan lemak di sekelilingnya, kelenjar adrenal mudah diabaikan. Semasa membersihkan organ dalaman ayam, pastikan Anda memeriksa lemak dan fasia di sekeliling buah pinggang ayam dengan teliti dan mengikis kedua-dua kelenjar adrenal kuning ini sehingga bersih. Selepas dikikis bersih, Anda akan melihat dua lekuk besar yang jelas di kedua-dua belah tulang belakang. 7 bahagian di atas, kepala ayam, kulit leher dan kelenjar limfa, kelenjar minyak, bursa fabricius, kelenjar tiroid, paru-paru ayam, dan kelenjar adrenal adalah senarai bahaya yang kita senaraikan hari ini. Saya ingin mengingatkan semua orang, bukan sahaja ayam, tetapi juga haiwan ternakan lain yang biasa kita makan seperti itik dan angsa. Bahagian yang sepadan pada badan mereka juga mempunyai risiko yang sama. Adalah disyokkan untuk membersihkannya sebelum memasak. Baiklah, setelah bercakap banyak tentang bahagian yang tidak boleh dimakan, ramai rakan mungkin mula risau. Adakah ayam ini masih boleh dimakan dengan selamat? Jangan risau. Selagi kita menguasai kaedah yang betul, daging ayam masih merupakan hidangan yang sihat dan lazat di meja makan kita. Berikut adalah kaedah 3 langkah makan ayam dengan selamat. Langkah pertama, kawalan sumber. Pilih saluran yang sah untuk membeli ayam. Ini adalah langkah pertama. Saya paling mengesyorkan untuk membeli ayam di pasar raya besar yang sah atau kedai daging berjenama yang mempunyai reputasi baik. Ayam yang dijual di tempat-tempat ini semuanya diproses melalui talian penyembelihan yang sah. Semasa proses penyembelihan, kelenjar yang jelas seperti kelenjar minyak dan bursa fabricius akan dibuang mengikut peraturan. Dengan ini, kita akan lebih mudah semasa membersihkannya di rumah. Jika Anda suka membeli ayam hidup yang disembelih segar di pasar tani, pastikan Anda memerhatikan proses penyembelihan oleh penjual dan lakukan pemeriksaan dan pembersihan menyeluruh sekali lagi selepas membawanya pulang. Langkah kedua, pembersihan teliti. Jangan abaikan bahagian penting. Ini adalah langkah yang paling penting. Mari kita ulang kaji dan rumuskan sekali lagi. Jika Anda masih mahu memakannya, pilih ayam pedaging. Jika ia adalah ayam tua, disyorkan untuk membuangnya terus. Leher ayam buang kulit dan minyak ayam sepenahnya. Gunakan pisau untuk mengikis bersih nodus limfa dan zarah lemak yang melekat. Kemudian tanggalkan 2 kelenjar tiroid kecil di kedua-dua belah leher. Punggung ayam. Cara paling mudah adalah dengan memotong dan membuang seluruh hujung punggung. Jika mahu menyimpannya, pastikan Anda membuang bonjolan kelenjar minyak dan bursa fabricius di bahagian dalam sehingga bersih. Rongga dada dan perut selepas membuka badan ayam, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menanggalkan kedua-dua paru-paru berwarna merah gelap yang seperti span sepenahnya.
Kemudian semasa membersihkan buah pinggang, kikis bersih kelenjar adrenal kuning yang melekat pada tulang belakang di sekelilingnya. Semasa melakukan pembersihan ini, saya syorkan Anda memakai sarung tangan, pakai buang untuk kebersihan dan mengelakkan sentuhan langsung dengan bahagian yang mungkin mengandungi kuman. Langkah ketiga, masak pada suhu tinggi. Pastikan masak sepenuhnya. Selepas semua bahagian dibersihkan, langkah terakhir adalah memasak. Sama ada merebus sup, memasak kicap, atau mengukus. Prinsip utamanya adalah satu, mesti masak sepenahnya. Kajian saintifik menunjukkan bahwa kebanyakan bakteria dan virus patogen boleh dimusnahkan apabila suhu pusat mencapai 70 derajat Celcius ke atas dan dikekalkan untuk tempo tertentu. Jadi, semasa Anda memasak ayam, terutamanya CEO ayam penuh, pastikan bahagian paling dalam seperti pangkal paha ayam juga masak sepenahnya tanpa ada darah apabila dipotong. Tetapi di sini perlu ditekankan, memasak pada suhu tinggi hanya boleh membunuh mikroorganisme, tetapi ia tidak dapat mengurai logam berat atau memusnahkan hormon. Inilah sebabnya mengapa saya berulang kali menekankan bahwa bahagian yang mengumpul logam berat dan hormon, seperti kepala ayam dan kelenjar tiroid, cara paling selamat adalah dengan membuangnya terus, bukan berharap untuk mensterilkannya melalui proses memasak. Bagaimana membeli ayam yang baik? Pernahkah Anda menghadapi situasi ini? Di pasar, Anda pening melihat barisan ayam yang telah disembelih, ingin memilih yang segar tetapi tidak tahu bagaimana. Jangan risau, hari ini saya akan ajarkan beberapa ilmu untuk mengenal pasti kesegaran ayam. Selepas mempelajarinya, Anda akan dapat melihat kualiti daging ayam seperti seorang pakar dan tidak akan tertipu lagi. Lihat kesan potongan. Jika ia adalah ayam hidup yang disembelih, kerana ia akan meronta semasa disembelih, kesan potongan di lehernya biasanya tidak begitu rata. Dan kerana jantungnya masih berdegup, darah akan membasahi otot di sekeliling kesan potongan, menjadikannya kelihatan kemerahan. Sebaliknya, jika kesan potongannya sangat licin dan lurus, dan daging di sekelilingnya pucat tanpa kesan darah, Anda perlu berhati-hati. Ini mungkin ayam yang mati sakit atau hampir mati sebelum disembelih untuk memalsukan kesegarannya. Lihat mata. Mata ayam segar adalah jernih dan terang. Bebola, matanya penuh, dan rongga matanya bersih. Matanya dalam keadaan terbuka sepenuhnya atau separuh terbuka. Jika ayam telah disimpan lama atau mula rosak, matanya akan menjadi cengkung dan kering. Mata ayam yang mati sakit selalunya keruh, seolah-olah dilitupi lapisan kelabu. Lihat kaki. Kaki ayam segar tidak akan terlalu bengkok, warna di antara jarinya adalah merah jambu semula jadi dan tiada bau busuk. Sisik di permukaan kakinya berkilat. Jika warna kaki ayam kusam, gelap atau bahkan kehitaman dan sisiknya tidak berkilat, itu bermakna ayam itu sudah tidak segar. Lihat kulit. Kulit daging ayam segar berkilat. Warnanya biasanya merah jambu, pucat, atau putih susu. Jika kulitnya berwarna kusam, kekuningan, atau bahkan terdapat pintik-pintik dan terasa sedikit melekit apabila disentuh, ia pasti tidak segar. Selain itu, jika kulit, terutamanya di bahagian paha dan kepak, kelihatan kendur dan berkedut, itu juga menunjukkan daging ayam telah kehilangan banyak air dan telah disimpan lama. Lihat punggung. Ini sangat mudah. Punggung ayam yang segar dan bersih kelihatan bersih. Jika ia adalah ayam yang sakit, terutamanya yang pernah menghidap penyakit usus, punggungnya mungkin tercemar dengan najis atau bahkan kesan kehijauan. Lihat daging dan bentuk. Tekan perlahan daging dada ayam dengan jari. Daging ayam segar adalah pejal dan anjal, lekukan yang ditekan akan pulih dengan cepat. Tekstur ototnya juga jelas. Daging yang tidak segar akan menjadi lembik, lekukan yang ditekan lambat untuk kembali, dan tekstur ototnya menjadi kabur. Akhir sekali, berwaspada dengan ayam yang disuntik air. Jika daging ayam kelihatan luar biasa kembung, kulitnya tegang dan berkilat, tetapi apabila disentuh terasa tidak rata di bawah kulit atau terdapat lubang jarum merah dengan kesan lebam di sekelilingnya, kemungkinan besar ia telah disuntik air. Ayam jenis ini bukan sahaja lebih berat, tetapi air yang disuntik juga tidak bersih. Jangan beli sama sekali. Baiklah, rakan-rakan, perkongsian tentang makan ayam dengan selamat hari ini telah selesai. Mari kita imbas kembali dan merumuskan beberapa perkara penting.
Pertama, sila ingat 7 kawasan larangan pada badan ayam, kepala ayam, limfa di bawah kulit leher, kelenjar minyak, dan bursa Fabricius di punggung, kelenjar tiroid di leher, paru-paru di rongga dada, dan kelenjar adrenal di sebelah buah pinggang. 7 tempat ini adalah bahagian yang paling mudah mengumpul kotoran dan toksin. Pastikan Anda membersihkannya sepenuhnya. Beberapa bahagian ini, saya sangat mengesyorkan Anda untuk membuangnya terus, jangan rasa membazir. Kedua, belajar kaedah 3 langkah makan ayam dengan selamat, beli ayam dari saluran yang sah, bersihkan dengan teliti, dan masak sehingga masak sepenuhnya. Jika 3 langkah ini diikuti, kita dapat mengelakkan risiko secara maksimum dan menikmati kelezatan serta nutrisi daging ayam dengan selamat. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan rakan-rakan warga EMAS. Pelbagai fungsi badan warga EMAS, termasuk imuniti dan keupayaan detoksifikasi hati dan buah pinggang, sedang merosot perlahan-lahan. Orang muda mungkin boleh menahan jika termakan sedikit makanan yang tidak bersih, tetapi bagi warga EMAS, badan mungkin lebih sensitif dan lebih mudah terdah kepada kerusakan daripada toksin dan hormon ini. Saya tahu generasi kita telah melalui zaman susah, dan kita tahu berjimat cermat sepanjang hidup. Kita selalu rasa membuang makanan adalah satu pembaziran. Seketul daging, walaupun kita tahu ia tidak begitu baik, kita masih sayang untuk membuangnya. Tetapi, saya ingin beritahu Anda, dalam hal kesehatan, kita tidak boleh berkira. Jika kita berjimat sedikit uang atau secebis daging itu, tetapi akhirnya jatuh sakit dan terpaksa ke hospital, uang yang dibelanjakan dan penderitaan yang ditanggung akan jauh lebih besar. Badan kita adalah modal utama kita, harta terbesar untuk menikmati kehidupan di usia senja. Mengorbankan sedikit pembaziran ini untuk kesehatan jangka panjang yang stabil, ia sangat berbaloi. Jadi, saya berharap pengetahuan yang dikongsi hari ini bukan sahaja Anda simpan di dalam hati, tetapi juga dikongsi dengan keluarga dan rakan-rakan Anda. Mari kita sama-sama meningkatkan kesadaran kesehatan dan menjaga keselamatan makanan di rumah. Itulah kehidupan yang bijak. Baiklah, perkongsian hari ini sampai di sini sahaja. Jika Anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi suka, like, dan langgan Sabke. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pikiran dan pengalaman Anda di ruangan komen. Kita jumpa lagi di video akan datang.